terhadap dua pertahanan pasukan Kedah, iaitu Helmi Johar dan juga Syazwan Tajudin. Tetapi Syazwan Tajudin menggunakan fizikalnya menghadang dan juga menghalang larian yang dibuat oleh Rizwan. Lagi situasi yang memerlukan konsentrasi 100% dari Hadi Amin. Sepakan percuma ini memang agak bahaya untuk pintu gol Kedah. Marco Tulio Lopez berdepan dengan 3 pemain membuat benteng. Sekali lagi tinggi. Kalau kita perhatikan semua set pieces yang dimiliki oleh Perak, dia yang ambil. Ya, mungkin dia memiliki kelebihan. Cuma malam ini kelebihan yang dimiliki itu tidak dapat disempurnakan. Mungkin selepas ini, mungkin jika ada lagi free kick, dia akan ambil juga. Dah tak ada orang lain lah. Tak percaya pada orang lain. Muhammad Farhan juga akan masuk jadi double substitution dari Tan Cheng Ho untuk pasukan Kedah yang perlukan kemenangan dalam game pertama mereka saingan Piala Malaysia ini. Nasir berjaya mengatasi 2 pemain. Tulio Hafiz Salam, Rovic, dan pendek, main 1-2 di bahagian tengah. Badrul tak ada option nak dihantar, itu sebabnya dia delaykan bola itu. Barulah sekarang ini naik ke atas Fazliata dan juga Adam Griffith. Suraidi, Syazwan, Syamim, Suraidi tidak dikawal, sia-sia antara itu. Jadi peluang untuk Jose Franco Gomez dan juga Muhammad Farhan beraksi dalam perlawanan ini. Muhammad Farhan Ruslan yang akan dibawa keluar terlebih dahulu adalah Nam Bung Wung dari Korea. Manakala Franco Gomez pula untuk menggantikan tempat Syamim Alif. Syamim yang terbabit dengan gol penyamaan Billy Mehmet Osman. Saya juga melihat di sini saudara Khalid Jablus bahawa kemasukan Jose Franco ini sekurang-kurangnya dia akan mencabar Marco Tulio Lopez di bahagian tengah pasukan Perak. Mungkin itu idea daripada coach Tan Cheng Hock. Mungkin ada sesuatu dengan kemasukan beliau mungkin dapat membantu Billy Osman Mehmet, di mana beliau sentiasa bila memiliki bola di dalam attacking area, beliau sentiasa berseorangan. Dengan kemasukan Jose Franco Gomez ini mungkin dapat membantu. Farhan nampak cukup lincah juga cara permainan jaga larian dilakukan oleh Farhan Ruslan dari skuad Piala Presiden. Hafiz Salam, baik hubungan itu yang dilakukan. Ada Syazwan Tajudin jelas tertekan ke arah mana sekalipun dah okey dah tu. Nak tolak ke belakang pun dia tak pasti. Biasanya budak-budak muda diberi peluang di kancah Piala Malaysia ini. Inilah tempat untuk budak-budak muda ini menunjukkan mereka punya potensi, cara bermain dan juga kewibawaan beliau ataupun budak-budak ini untuk berjaya di masa yang akan datang. Ketika anda bermain Piala Malaysia masih budak-budak lagi? Ya, betul. Umur saya 18 tahun. Masa tu main di Pahang di bawah kendalian coach Ken Shalito dan Kadir Puyung. 18 tahun ketika itu untuk bermain dalam Piala Malaysia. Memang itu
rasanya permulaan yang bagus lah kepada mana-mana pemain muda. Tapi sekarang ini kalau kita lihat dalam trend bola sepak Malaysia, ramai pemain-pemain muda yang meningkat cepat disambar oleh skuad Harimau sebagai satu feeder kepada skuad remaja. Tapi saya percaya tak lama lagi pemain seperti Hafiz Ramdan ni pun bakal dipancing kalau dia dapat meneruskan aksi cemerlangnya. Kita lihat turning ini, cantik turning yang dilakukan oleh Provic, dan kita lihat positioning yang dilakukan oleh Hafiz Ramdan. Rembatannya cukup mengagumkan juga, Khalid. Yes, satu rembatan yang berkualiti dan kemas, di mana cukup padu. Itu menyebabkan tertewasnya Abdul Hadi Hamid. Okay, permainan diteruskan sekarang ini. Franco yang berjaya untuk mengawal bola. Farhan Roslan, Badrul Bakhtiar, turning yang baik. Satu hadangan yang keras dilakukan oleh Rizwan. Sepakan percuma diberikan kepada Kedah. Di situ adalah satu hadangan yang lambat dilakukan oleh Rizwan Azli Husham. Tuah Iskandar pula mengalami kekejangan otot yang nampak agak serius, yang perlukan rawatan. Musim lalu dia bersama dengan pasukan JDT. Ben dan juga Alves sempat berbincang nak buat pertukaran macam mana, siapa yang perlu dimasukkan sekarang ini. Wah, bermain dengan agak memuaskan. Saya cakap bagus jugalah dia main pada malam ini. Nak kata memuaskan tu mungkin kesian pada Tuah. Cukup rajin pada malam ini untuk dia menguasai bahagian sebelah kanan sehingga kerap menggagalkan Syazwan Zainon dan juga Syazwan Tajuddin di sebelah kiri. Diikutkan cara Tuah bermain, saya mengimbas kembali cara beliau bermain seolah-olah seperti Chan Kok Heng. Chan Kok Heng. Okey. Yang nak masuk ni pun Syazwan juga. Jadi ada 3 Syazwan nanti kita nak kena sebut. Badrul Bakhtiar akan mengambil sepakan ini. Lepas dari tangkapan Razi Effendi yang mencemaskan rakan-rakan sepasukan, terutamanya di bench, di bangku simpanan. Satu effort yang bagus yang telah ditunjukkan oleh Farhan Roslan, di mana susulan kedua beliau dapat membuat satu tendangan tetapi sedikit saja sasar daripada gawang gol pasukan Perak. Jauh tu, Lin. Tak adalah jauh sangat. Tapi effort yang dilakukan oleh Farhan tu kita perlu berikan pujian. Itu juga dengan Tuah Iskandar yang sedang diusung sekarang ini. Pasti dia tidak akan dapat teruskan permainan. Syazwan Roslan pula yang akan dibawa masuk. Untuk melengkapkan 11 orang pemain di atas padang. Pasukan Perak babak pertukaran yang pertama mengeluarkan pemain presiden Marco Tulio cuba mencari Provic. Satu set yang baik untuk Hafiz. Mencari ruang di sebelah kiri. Rembatan yang terus kedakapan Hadi sekali lagi. Kali ini dia lebih bersedia, Hadi Hamid. Zuraidi hilang tumpuannya seketika. Nasir. Syazwan sentuhan yang pertama. Bawa bola ke sebelah tepi, diasak oleh Syazwan Tajuddin, dibantu oleh Syazwan Zainon. Jadi 3 Syazwan kat situ. Berapa banyak Syazwan? Syazwan Zainon, Tajuddin, Zainon dan juga Roslan. Common name di belakang ini. Hadi pula. Dalam keadaan seperti ini, tim anda sedang ketinggalan. Anda cuma ada 17 minit saja lagi untuk
menyelamatkan keadaan, tak boleh melakukan kesilapan-kesilapan seperti itu. Ya, seharusnya momentum dan pemikiran setiap pemain harus berubah, di mana mereka harus memberi tumpuan dan jangan hilang keyakinan diri. Hafiz, turning yang baik dilakukan oleh Hafiz Salam. Nasir, Idris. Oh, sentuhan yang menarik untuk Nasir Basharudin. Dihantar jauh, tapi Syazwan berjaya menampan kemas. Syazwan Zainal, Jose Franco. Suradi Jumai tidak dikawal di bagian tengah. Adam Griffith. Dalam saingan Liga Premier, rekod Kedah bermain di gelanggang lawan, mereka catat 7 kemenangan, 1 seri, 3 kekalahan daripada 11 perlawanan. Not juga pada rekod itu kalau dilihatkan dalam saingan Liga Premier. Sama baik dengan Felda dan yang kedua terbaik di belakang PDMM. Pada itu di seberang sana, dua pemain muda, Azmir dan juga Farhan Roslan. Okey, tak apa. Dua mengaku kesilapan masing-masing dan kini Azmir yang beberapa kali sudah terbabit dengan pergeseran yang berlaku, meneruskan permainan. Lontaran ke dalam dilakukan oleh Fazliata. Jose Franco, lontaran ke dalam untuk Kedah. Hakikatnya Perak sekarang ini benar-benar mengharapkan bahawa sisa-sisa tenaga yang dimiliki oleh pemain-pemain mereka akan dapat membantu. Badrul Bakhtiar terkena palang tindakan susulan yang dilakukan oleh Syazwan Zainal sebentar tadi seharusnya menghasilkan sesuatu selepas terkena palang. Ya, nampaknya tindakan yang berani atau satu kepujian harus diberikan kepada Syazwan Roslan dan juga Muhammad Isyamuddin menggagalkan susulan yang kedua. Yep. Di situ kita lihat selepas Razi Effendi tertewas, kita lihat keberanian dari Syazwan Zainal dan kemudiannya kaki tinggi yang dilakukan oleh Syazwan Roslan. Mereka sekarang ini sedang cuba mempertikaikan bagaimana kasaran yang berlaku tadi, juga bagaimana terlepasnya peluang yang dimiliki oleh pasukan Kedah. Razi Effendi jelas sudah tertewas dengan satu chip yang dilakukan oleh Badrul Bakhtiar. Jika dilihat satu kawalan yang tidak kemas yang dilakukan oleh Azmi Yusof, itu menyebabkan Badrul Bakhtiar mendapat susulan kedua dan membuat satu chipping ke arah gol dan terkena palang. Akhirnya susulan kedua cuba digunakan oleh Syazwan Zainal mencupuna. Di situlah mujur Isyamuddin dan juga Syazwan Roslan menyelamatkan keadaan. Itu semuanya adalah atas dasar semangat untuk memastikan bahawa kelebihan satu gol ini akan terus dapat dipertahankan. Right. Pertukaran seterusnya, Nazri Kamal pula yang sekarang ini sedang bersiap sedia untuk dibawa masuk. Borovic mengalami kecederaan selepas asakan keras Helmi Johari. Biarkan saja oleh pengadil. Putaran ke dalam Kedah. Yang akan dibawa keluar adalah Rizwan Azli Husyam. Jadi Nazri Kamal akan terus beraksi pada tempoh 12 minit yang terakhir ini adalah untuk satu,
pastikan 3 mata dapat dikutip. Yang kedua, throw in yang dipersalahkan. Dan matlamat yang kedua untuk Nazri Kamal adalah kalau boleh dapatkan jaringan tambahan. Franco, Eddie Mahman, Idris, tolakan untuk Hafiz Ramdan, mengatasi, cuba untuk mengatasi Fazliata Taib, tapi kali ini Fazliata lebih berhati-hati. Kirinya agak bahaya kepada pemain muda ini, Len. Ya, sebab teknik yang digunakan oleh Hafiz Ramdan sungguh menarik, di mana cara tendangan beliau menyebabkan perjalanan bola itu sungguh deras. Sepakan penjuru di seberang sana, Marco Tulio Lopez akan mengambil sepakan ini. Tinggi antaranya, lompatan yang tinggi dapat dilakukan juga sebentar tadi oleh Azmir Yusof. Syazwan Zainon, Suraindi, nampaknya pasukan Kedah harus mengatasi di mana setiap kali bola diterima oleh Badrul Bakhtiar di area middle third, tidak ada support atau sokongan untuk beliau. Yep. Suraindi untuk Badrul Bakhtiar, lorongan untuk Syazwan Zainon. Satu turning yang dilakukan. Kali ini Razi Effendi lebih bersedia. Kesilapan dalam keadaan begini, memang sebarang kesilapan itu merupakan satu dosa besar sebenarnya. Tak boleh lakukan dalam keadaan mereka sedang mendahului dalam kedudukan yang begitu tipis. Syamudin tadi. Ya, jika berlaku juga tidak menghasilkan gol, maknanya dosa kecil lah. Faizal Abu Bakar yang bakal menjadi pemain gantian seterusnya untuk Kedah dan juga Tan Cheng Ho. Tak skor pun dosa besar juga kalau peluang sudah terhidang. Okey, yang akan dibawa keluar adalah Syazwan Zainon. Faizal Abu Bakar yang pernah dinobatkan sebagai pemain muda terbaik dalam Liga Bola Sepak Tempatan ketika zaman kegemilangan Kedah, menjulang 3 piala tahun 2008, yang pernah juga bersama dengan skuad remaja kebangsaan. Tapi harus saya katakan bahawa Faizal Abu Bakar sekarang ini berbeza dengan yang pernah saya saksikan dan juga kita saksikan satu ketika dahulu.